Babun fil qafah. Ini bab berkenaan dengan qafah, ahli ilmu qiyafah. Jadi ahli-ahli ilmu qiyafah. Qafah jamak kepada qaif. Qaif mana seorang yang ahli dalam ilmu qiyafah. Qafah mana orang-orang yang ahli dalam ilmu qiyafah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya pernah Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Kata Musaddad dan Ibnu Sarh dalam riwayat mereka, pada suatu hari dengan gembira. Uthman, salah seorang perawi yang Imam Abu Dawud ambil, dia kata yu'rafu, atau dalam setengah kitabnya tu'rafu asarir wajhi, kegembiraan dapat dilihat pada wajahnya. Dia kata, sambil dia kata, ay Aisyah, wahai Aisyah, tak tengok kah Mujazziz Al-Mudliji itu? Ini Mujazziz Al-Mudliji ni seorang ahli qiyafah. Dia tengok kepada Zaid dan Usamah dalam keadaan mereka berdua menutup kepala dengan satu kain selimut, dan kaki mereka berdua terdedah, kelihatanlah, nampak. Dia kata, Mujazziz tu kata Nabi, ni kaki ni, dua orang ni ada kena-mengena ni. Ni kaki ayah dengan anak ni. Mana gitu. Kata Abu Dawud, Usamah itu hitam warna kulitnya, Zaid pula putih. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, sanadnya sebelah atas, dan makna dia sama juga, cuma ada beza dengan riwayat tadi dari segi lafaznya. Hak tadi tu'rafu atau yu'rafu asarir wajhi, di sini pula dia kata tabruku asarir wajhi. Tabruku, dalam keadaan berkilat-kilat, cerah air muka dia. Dalam keadaan cerah, berkilat-kilat air muka dia. Yang ni muka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kata Aisyah. Ini bab orang yang berpendapat perlu menggunakan cabutan undi apabila beberapa orang berselisih pendapat, bertengkar, berhubung dengan seorang anak, berhubung dengan anak. Yang ni hak ni dakwa budak tu anak dia, hak ni dakwa budak tu anak dia, hak ni dakwa budak tu anak dia. Mereka bertengkar di situ. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya pernah saya duduk dekat Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang lelaki daripada Yaman datang. Dia pun kata, dia cerita yang berlaku di Yaman. Dia kata ada 3 orang ahli Yaman, penduduk Yaman, pergi berjumpa dengan Ali, yang ni Sayyidina Ali lah. Mereka bertengkar, pergi mengadukan kes kepada Ali berhubung dengan seorang anak. Ketiga-tiga orang itu telah menyetubuhi seorang perempuan dalam tuhrin wahid. Ini pada ketika perempuan itu suci, dalam suci yang samalah mereka setubuhi seorang perempuan. Sayyidina Ali pun kata kepada 2 orang daripadanya, tiba bil walad lihada. Dia kata, kamu berdua ni berilah dengan rela hati kepada dia ni. Hak seorang lagi, hak seorang lagi tu tak ada sekali lah, dia dua-dua, dia kumpul dua-dua. Kamu berilah kepada dia anak ni dengan rela hati. Faghalaya, hak 2 orang, hak Sayyidina Ali kata gitu tu naik angin. Ghalaya tu bergelegak tu mana naik angin lah. Marahlah gagal. Lepas tu Sayyidina Ali kumpul 2 orang lain pula. Dia kumpul dua-dua gitu. Dia kata, kamu berilah
anak ini kepada hak seorang lain, hak tak ada sekali, kepada dia dengan senang hatilah, dengan rela hati, naik angin juga hak dua tu. Kemudian dia kata kepada dua lagi, dia dua-dua gitu. Dia kata, kamu berdua berilah anak ni kepada hak seorang tu dengan senang hati. Dua orang ni pun naik angin juga, geger juga, bising. Faqal, maka Sayyidina Ali pun kata, kalau begitu kamu ni ahli kongsi yang masing-masing nak berkerah lah, masing-masing berkerah, tak asyik mengalah lah kalau lagu tu. Tak apa, saya akan bagi kamu cabut undi. Cabut. Sesiapa yang undi itu beli ke dia, misalnya dia tulis di kertas, kalau kita kata boleh, saya lagi tak boleh, dua lagi tak boleh, saya lah boleh, saya boleh. Lepas tu gulung-gulung, kita kata sama panjang, boleh, ambil dia ambil lah sorang-sorang. Gitulah kira-kira. Jadi hak mana kena ke dia boleh lah, anak tu jadi hak dia. Tapi dia kena bayar kepada dua orang lagi hak tak boleh tu 2/3 dia. Mana setiap orang mendapat 1/3 dia. Dia tu di sini dengan makna harga hamba perempuan itu yang disetubuhi. Mana 2/3 daripada dia itu. Jadi kalau kita kata harganya 3,000, hamba tu harganya 3,000, mana bukan bagi 3 kan? Jadi 2/3. Hak ni boleh 1,000, hak ni boleh 1,000. Gitulah. Dia pun buat gitulah, dan berikan anak tu kepada orang yang mendapat cabutan undi kena ke dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka tu sehingga nampak adras ataupun nawajid. Di sini ada beberapa pendapat. Dia kata gigi depan, setengah tu kata gigi pak kutung, gigi depan tu nampak. Tetapi ada juga orang kata tidak, gigi halik belakang nampak. Siapa nampak gigi halik belakang tu Nabi suka. Hak tu lebih tepatnya, tak apa, kita tengok dulu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam lagi, kata dia dibawakan kepada Ali radhiyallahu anhu 3 orang ketika dia berada di Yaman, yang mana ketiga-tiga orang ni menyetubuhi seorang perempuan pada masa suci yang sama. Sayyidina Ali pun minta 2 orang daripadanya, tanya ni, kamu terimakah anak ni untuk dia ni, seorang ni? Mereka berdua jawab tak, tidak terima. Begitulah dia buat dua-dua gitu, supaya tak adil lah. Sehingga setelah selesai dia tanya mereka semua, dan setiap orang setiap kali dia tanya 2 orang, mereka tak terima, dia pun beri mereka cabut undi. Dan Sayyidina Ali memberikan anak kepada orang yang mendapat undi, mendapat cabutan yang menunjukkan boleh ke dia lah. Dan dia mengenakan ke atasnya, kepada hak dapat tu, ke atas hak dapat anak tu, dia kena bayar 2/3 dia. Dia di sini maksudnya harga kepada hamba saya tu. Sebab tak dia. Lalu dia menyebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW suka sehingga nampak gigi belakang. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sya'bi, daripada Al-Khalil ataupun Ibn Al-Khalil, kata dia pernah Ali didatangi kerana kes seorang perempuan yang melahirkan anak daripada 3 orang, ataupun kerana disetubuhi oleh 3 orang lelaki. Lalu riwayat seterusnya sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum pada ni. Tetapi dalam riwayat ni tidak ada disebutkan Yaman, tidak ada disebutkan Nabi SAW, dan tidak ada juga disebut kata-kata Ali tiba bil walad, terimalah
atau berilah anak ni kepada hak seorang tu dengan senang hati. Tak ada sebut 3 perkara ni. Habis itu. Lepas tu adalah jilid baru ni, iaitu kira-kira je sini, jilid yang ke-11. Jilid yang ke-11. Ini bab tentang bentuk-bentuk nikah yang diamalkan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Cara menikah zaman jahiliyah lagu mana? Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, menceritakan kepadanya bahawa perkahwinan di zaman jahiliyah dahulu mengikut 4 cara. Ada 4 bentuknya, 4 caranya. Satu daripadanya ialah perkahwinan yang diamalkan oleh orang hari inilah, kata dia, di mana seorang lelaki melamar dengan satu orang wali anak buah dia. Melamar anak buah satu orang dengan dia itulah. Lepas tu dia pun tentukan mas kahwin, kemudian menikahlah. Pihak wali itu menentukan mas kahwin dan menikah. Itu nikah yang pertama. Hak kita duduk amalan ni pun begitu juga, cuma beki banyak perkara lah. Tapi zaman jahiliah ada dah, asas dia tu ada. Yang kedua ialah perkahwinan di mana seseorang berkata kepada isterinya bila isterinya suci daripada haid, dia kata, hantarlah siapa-siapa, mesej hantar siapa-siapa, bawa mesej mana kamu nak bersama dia. Sesuami lah, setuju dengan suami lah, suruh. Lepas tu kamu bergaul lah dengan dia sebagai suami isteri. Fastabdi'i, kamu minta dia gunakanlah budu'mu, itu asal dia, yang ni kemaluanmu. Kamu minta dia gunalah kemaluanmu, itu asal makna dia. Si suami pula tidak berpisah dengan isteri itu, anda tidak duduk sekali lah, dia tidak sentuh isteri dia, sehingga apabila nyata mengandung dengan orang yang disuruh tadi, bila nyata mengandungnya, barulah si suami itu menyetubuhi isterinya kalau dia nak. Ada kalanya tidak, siapa beranak, siapa lahir. Ada kalanya bila sudah jelas mengandung, baru dia setubuh. Apa tujuan dia buat begitu? Tujuannya buat begitu kerana nak sangat kepada keturunan yang baik, baka yang baik. Nikah ini dipanggil nikah istibdha, nikah minta guna kemaluan. Gitu. Yang ketiga ialah sekumpulan orang lelaki kurang daripada 10 orang pergi menggauli seorang perempuan, semuanya menyetubuhinya. Bila dia mengandung dan melahirkan anak, dan berlalu beberapa malam selepas pada tu, selepas dia melahirkan anak, dia pun akan hantar orang kepada semua mereka, biar mari. Dalam keadaan itu tak boleh dia buat taksir, tak boleh, taksir pergi tak boleh, kena pergi, kena pergi. Sehingga apabila mereka semua sudah berhimpun dekat dia, si perempuan itu pun kata kepada mereka, kamu semua akan tahu hubungan kita. Dia kata, kamu semua akan tahu apa yang kamu buat ataupun hubungan di antara kita. Sekarang ni saya sudah melahirkan anak. Ini anak ni anak kamu. Ditunjuklah ikut siapa-siapa dia nak lah. Hai fulan, dia tunjuk. Dan dia sebut nama orang yang dia suka lah, siapa-siapa yang dia nak. Jadi anak tu akan jadi berkait dengan dia, berkait dengan orang yang disebut nama tu lah. Anak tu jadi sebagai anak dia lah, jadi sah gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah beberapa ramai orang berkumpul. Beberapa orang ramai lah, tidak terhad setakat 10, bawah pada 10, tidak ramai. Dia pergi berjumpa dengan seorang perempuan. Perempuan tu tak kisah siapa-siapa pun mari.
Dia tidak menghalai, dia terbuka pintu, rumah terbuka sungguh. Siapa-siapa mari pun tak apa. Ni puak-puak ni al-baghaya, puak-puak pelacu. Puak-puak pelacu. Mereka ini pacak bendera di pintu rumah dia masing-masing. Cara tu kalau pacak bendera lagu ni orang maklum. Dia bersedia tu, dia rumah terbuka. Siapa-siapa pun tak apa tu kalau pacak bendera lagu tu. Jadi bendera-bendera itu sebagai alamat, sebagai tanda kepada sesiapa yang menghendaki mereka boleh masuk. Boleh masuk. Bila dia mengandung dan melahirkan anak, mereka dikumpulkan. Dia tahulah, kira-kira dia tahulah, mungkin cantik ke lagu mana ke, nama tu kenal ke lagu mana. Setelah tu mereka semua dikumpul dan dipanggil, mari beripo, dan dipanggil mari juga ahli-ahli ilmu qiyafah. Ahli-ahli ilmu qiyafah. Mereka lah yang mengaitkan, menghubungkan anak tu dengan sesiapa yang mereka fikir betul lah. Ni anak dia ni berdasarkan ilmu dia. Ni anak dia ni. Misalnya. Jadi anak tu jadi terikat dengan dia. Jadi anak dia, sah lah anak dia. Dan dipanggil anak tu sebagai anak dia lah seterusnya. Dia tak boleh menolak. Dia tak boleh menolak keputusan ahli ilmu qiyafah tu. Dia tak boleh tolak. Dia mesti kena terima. Gitu cerita. Bila Allah menghantarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merobohkan perkahwinan mengikut cara jahiliah itu semua sekali, kecuali perkahwinan yang diamalkan oleh orang-orang Islam hari ini, kata dia. Hak tu je ada. Hak tu pun asas dia ada juga zaman jahiliah, tapi banyaklah pembaikian, ubah suai lah kita kata. Banyak benar pindah. Lepas tu baru jadi sumpah hari ini. Itulah. Kita tengok semula. Tadi ada sebut ahli ilmu qiyafah. Hak ni bab mana ni mula-mula sekali ahli-ahli ilmu qiyafah. Zaman itu dia biasa, memang biasa lah. Ahli-ahli ilmu qiyafah ni dia lebih luas lagi daripada ilmu firasat. Ilmu firasat itu pecahan dia lah tu. Ilmu qiyafah ni lebih luas lagi, merangkumi semua. Jadi orang-orang yang hebat ilmu qiyafah ni, dia boleh tahu keturunan orang, dia boleh tahu. Bahkan dia boleh tahu hijau orang pun dia boleh tahu. Hebat tak hebatnya. Tapi ilmu ni tak berapa hidup. Zaman sekarang. Tapi kalau di India memang hebat. Dia ada ahli-ahli dia. Ada satu kitab tu, kitab ilmu ni, saya pun ada. Dalam bahasa Hindi. 17 jilid. Cara ke ilmu ni. Dan salah seorang tokoh ulama kita zaman itu yang hebat dalam ilmu qiyafah ini ialah Imam Syafi'i. Tapi orang tak tahu Imam Syafi'i itu hebat. Sebab tu dia terima keputusan ahli ilmu qiyafah boleh dipercayai mengikut dia. Sebab apa? Dia tahu ilmu tu. Berdasarkan ilmu tu tepat banyak perkara. Tak apalah. Jadi ahli ilmu qiyafah ni dia boleh kenal. Dia kaki manusia ni kan? Kaki manusia ni. Bukan muka saja dia serupa dengan ayah mak dia, keturunan dia. Kaki dia serupa. Perhati molek. Tak lari. Ada setengah-setengah tu anak jari. Anak jari ni 3-4 keturunan. Tengok serupa. Mari situ. Hak lain-lain pun begitu juga. Dia ada. Bagi orang yang mengkaji, perhati molek, memang dia dapat ilmu tu. Dia dapat. Memang Tuhan buat gitu. Cumanya susah sikit lah. Sebab tu orang tak apa cara tu. Cuma Tuhan ganti zaman ni dengan DNA dan sebagainya. Zaman itu tak tubik hak tu. Orang tak reti, tak tahu lagi. Jadi untuk menentukan anak ke apa ni boleh guna hak tu. Sebagaimana boleh guna ahli ilmu qiyafah, boleh guna boleh guna
hak tadi undi dengan cara undi tadi, dalam keadaan tak ada ketentuan. Jadi kalau hak ni lebih tepat lagi, kita boleh pakai. Inilah asasnya agama tu terima benda-benda gini sebagai bukti, sebagai dalil. Tapi nak hukum, melaksanakan hukum tak boleh. Nak melaksanakan hukum tak boleh berdasarkan ni. Misalnya berdasarkan ahli ilmu qiyafah, dia kata ni anak ni bukan anakmu ni. Dia kata ke seseorang, binimu buat perhubungan dengan orang lain, bukan anakmu. Zaman dulu dia percaya. Dia percaya. Kalau zaman learn ni, kita kata melalui ujian, kita panggil DNA tu, katakanlah mana dia dapat pastikan bahawa ini bukan anak dia, lagu mana? Bolehkah dia nafikan anak? Dan kalau dia nafikan anak, bermakna secara tidak langsung dia tuduh isteri dia sebagai berzina. Adakah dia kena hukuman qazaf? Atau dia perlu berli'an? Atau lagu mana? Banyak pilihannya, banyak pilihan. Hak tu kita bab li'an ke apa, kita sudah lalu dah, sudah berlalu dah. Banyak pilihan. Salah satu cara berli'an. Bila berli'an, dia adalah kesan-kesan dia tu, dan tidak kenalah hukuman itu. Sama ada kepada suami, tak kena hukuman qazaf, menuduh isteri dia berzina, tak kenalah sebab 80, sebab tak kena. Si isteri juga bila dia berli'an, bersedia untuk berli'an, tak kenalah rejam sebab berzina, tak kena semua tu. Cumanya putus hubungan dia. Kalau zaman sekarang ni, kalau berlaku gitu, seseorang tu tak puas hati dan dia yakin dengan ilmu tadi, dia nak lagu mana? Tak payah berli'an, tak apa, bukan mesti berli'an tu. Li'an tu bukan perkara mesti. Dah tak puas hati, cerah. Cerah. Sebab manusia ni kan, mengikut perkiraan biasa lah, mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan orang tu jadi tidak biasa. Kalau mengikut biasanya, dia akan berasa bodoh lah. Apa? Kita duduk cara kanak orang, duduk makan kanak orang, demo sedap melenggok-lenggok. Dia akan timbul lagu tu. Tu yang jadi bahasa taksir. Jadi tidak ada khusus. Manusia ni dia nak, orang kafir sekalipun, walaupun dia bebas-bebas, dia ada kan nikah tu. Nikah tu maknanya nak khusus lah. Jadi kalau tak ada khusus dengan orang lain pun boleh. Apa lebihnya si suami ni? Segala tanggungjawab dia tanggung, kesusahan dia tanggung. Begitu juga isteri pun begitu juga, dia nak khusus. Kalau ada boleh nikah poligami pun terhad, maklum. Tak sah secara sulit-sulit gitu. Tak ada pasal kita duduk setia ke dia tidak lagu tu. Dia akan timbul benda-benda gini. Baiklah, kalau tak puas hati, tak sah dengan cara lihat, bila dia misalnya ada bukti sekarang ni lagu tu, cerah, boleh cerah, selesai. Cerah. Lepas tu, kalau katakanlah semula terbukti tidak, tak betul, dia yakin balik tak betul, nak nikah semula pun boleh. Nak menikah semula pun boleh. Tapi kalau dia menafikan anak dia, dia kena bukti molek. Waktu tu menafikan anak dia, bermakna secara tidak langsung dia tuduh bini dia berzina. Bila tuduh berzina, dia kena pergi ikut li'an tu. Kalau tak usah pergi lain tu, cerah sajalah. Cerah saja, tolak satu, masih lagi ada ruang. Takut-takut salah kau keputusan itu, takut-takut semula dapat tahu rahsia hak sebenarnya. Tidak begitu. Tidaklah keterlaluan, tidaklah turut tak boleh bersama dah. Jadi itu ada pilihan. Walau bagaimanapun benda-benda begini ialah boleh pakai dalam agama, dia timbul. Jadi setara qiyafah, ahli ilmu qiyafah tu kan, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, boleh jadi dia berbohong. Tapi oleh kerana qiyafah itu satu ilmu yang diiktiraf, kalau betul-betul memang dia tepat. Sebab itu Islam terima. Kalau benda lain pun lagu tu juga. Cumanya kalau benda lain, dia misalnya melalui ujian tu, DNA tu, dia dapati bini dia ni, anak dia tu bukan anak dia. Apa tu nak kan?
Nampak kan? Jadi itu semacam tuduhan juga. Jadi tuduhan kalau berdasarkan begitu, boleh kau dihukum bini dia tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab waktu dia kena saksi ataupun mengaku. Isteri dia tidak mengaku, tidak ada saksi yang kata dia berzina. Cuma hak ni dia tak puas hati. Berdasarkan ujian ni menunjukkan anak dia ini bukan anak dia. Boleh lah. Dia nak pisah pada sebab. Tapi nak kata dia nak dakwa bini dia, kalau gitu kena sebab, kena rejam. Tak boleh. Rejam hukum lain. Sebab ni masalah hukum hudud, dia berat. Ada syubhah sikit pun tak boleh. Dia kena sebagaimana yang disebut dalam Quran, dalam hadis hak tu. Cuma untuk mengambil sesuatu tindakan boleh. Mengambil sesuatu tindakan boleh lah. Tapi nak melaksanakan hukum hudud tak boleh. Dengan sebab tu. Dengan sebab ilmu qiyafah ke, ahli ilmu qiyafah kata ini bukan anakmu ni. Misalnya dia kata. Sama juga, sama. Cuma kalau dia menafikan anak gapo tu, tidak anak dia lah. Tapi tidak boleh mudah lah. Mana menuduh tu besar, tuduhan tu berat. Jalan yang paling baiknya, anda rasa lah, kalau dalam masalah dia berlaku begini, cerah sajalah dulu. Kalau tak puas hati, cerah saja. Jangan berlian. Berlian tu sebab berat. Jangan gaduh berlian. Dan jangan bawa mulut kosir. Jangan. Kita kena pastikan lagi, biar puas hati. Jangan semata-mata pergi cek begitu saja. Pastikan lagi. Tapi ada juga setengah-setengah orang ni memang dia maklum pun, macam-macam orang ni kan. Macam-macam. Dia maklum pun bini dia tu duduk, orang kata main dengan orang, tapi dia pasal buat tak kisah. Tak ada gapo-gapo pun. Tak ada gapo-gapo pun. Lepas tu dia tu cara molek anak. Dia tahu. Ada juga orang lagu tu pakai tenang kan. Mana dari segi zahirnya, hukumnya, walaupun bukan anak dia, akan dikira anak dia. Apa dia tidak jaga bini dia molek sampai gitu? Apa dia tidak jaga? Kalau tidak, mana kalau bini dia tu dakwa kau gapo tak win nafkah gitu-gini, dia tetap bayar, dia kena bui lah. Sebab zahirnya itu anak dia, isteri dia. Dia orang panggil sahibul firash. Akan datang ada al-waladu lil firash. Ada bab suku. Tak apalah. Kata Aisyah, pernah Rasulullah SAW masuk ke rumahku dalam keadaan sukar dia. Lepas tu nampak kesukaan tu di muka dia tu, nampak. Dia berkata, hai Aisyah, tak tengok tu, tak tengok. Mujazziz tadi, Al-Mudliji, Mujazziz tu nama dia lah. Mari, dia kata gitulah seperti kita baca tadi. Mana Nabi SAW iktiraf, akui bahawa boleh diterima, boleh dipakai keputusan qaif tu. Ahli ilmu qiyafah seorang pun boleh pakai tu. Kalau ramah sepakat, lagilah boleh pakai. Jadi hak ni membuka ruang sebenarnya kepada kita ni, umat ni sekalian, dalam menentukan keturunan, dalam menentukan lain-lain, kita boleh guna cara-cara yang lain. Seperti qaif. Kalau zaman sekarang ni DNA, ada jalan lah. Boleh pakai lah hak tu. Boleh pakai. Tapi kalau membawa sampai kepada hukum had, tak boleh. Tak boleh. Itu tak boleh. Nak menyabitkan hak tu tak boleh. Jadi apa? Ada orang terima, ada orang tak terima. Antara hak tak terimanya Imam Abu Hanifah. Dia kata ni tidak muktamad ni. Ini tidak muktamad. Dia hukum mesti kena jelas. Panduan dia hak ni tidak jelas. Boleh jadi dia tidak tepat kok, ada kemungkinan juga tidak tepat. Boleh jadi dia berbohong kok, boleh jadi dia kena suap kok, kita kata boleh jadi belaka. Lalu dia buat keputusan tak betul, sebenarnya dia tahu juga. Jadi hak tu tak kemah, kata tu tak boleh pakai. Berdasarkan hak ni tak boleh pakai. Yang Nabi SAW suka ni bukan sebab apa, bukan Nabi iktiraf, kata dia. Qiyafah tu dia suka tu sebab orang-orang jahiliah, orang-orang kafir memang pakai. Kalau kita royak, tak dengar. Kalau qaif ni royak,
kunci mulut dia lah, tak kata apa dah lah. Sebab gini, puak-puak dia duduk kata ni apa ni, mok kepada Usama ni dia jahat lah. Dia buat hubungan sulit dengan orang lain, bukan dengan Zaid. Jadi anak dia boleh Usama ni dengan orang lain. Sebab tu yang lain muka rupa tu tak serupa. Sebab tu ya muka tak serupa, rupa dia tak serupa. Hak ni hitam legat. Dalam riwayat ni ada sebut. Sebab dalam kitab kita ni tak ada, tapi dalam Nusrah Aunul Ma'bud, syarah Abu Daud asal lagi, dia ada sebut gini. Qala Abu Daud, sini ni tempat saat ni ada qala Abu Daud. Wa sami'tu Ahmad bin Salih yaqul, saya dengar kata Ahmad bin Salih kata, kada Usama aswad syadidus sawad mithlul qar. Usama ni hitam legal kata dia, hitamnya serupa hitam minyak tak. Wa kana Zaid abyad mithlul qutn. Zaid ni pula putih, putih seperti apa? Ni ada dalam setengah-setengah kitab Abu Daud, ada tambahan ni sebagai kata-kata Abu Daud. Jadi mana tak serupa. Jadi puak-puak orang kafir ni kan, pada masa tu dia suka benar lah kalau boleh menunjukkan orang ni tak betul, orang ni nak suruh kucap arah keluarga tu. Kalau Nabi dia suka lagi. Kalau Nabi tu jadi balah kucap kacau keluarga dia. Kalau sahabat-sahabat pun dia suka juga gitu. Jadi dia tuduh macam-macam. Jadi moga sahabat-sahabat ni pun dia asalnya daripada jahiliah juga. Ada hak sungguh pun lagu tu. Hubungan mak dia tu dengan orang ni, lepas tu masuk Islam. Jadi bila masuk Islam ni hidup cara suci tu kat pakat wak nganyi macam-macam dia sebut cerita dulu. Jadi adakah Zaid ni, Usama ni sungguh seperti yang dituduh oleh orang kafir tu? Nabi kaya ada tidak, memang anak dia, tapi tak dengar. Jadi dia suka ni dengan sebab keputusan Qaif ni boleh mengunci mulut orang-orang kafir tu. Apa tak terima lagi ni Qaif sendiri kan dari segi tu. Jadi kadang-kadang hujah ni kita terima untuk dia, kita tak pakar sebenarnya, tapi dari dia pakar kita gunalah hak tu. Kita gunalah hak tu. Itu kata dia. Tapi kata Imam Syafi'i dan lain-lain, ia berpendapat ilmu qiyafah tu boleh pakai. Dah, Nabi suka tu mana Nabi iktiraf nak bagi satu jalan lah kepada kita. Bukan ilmu qiyafah saja, apa-apa yang lain lagi yang boleh menentukan keturunan. Boleh menentukan sesuatu dengan pasti, dengan tepat. Kita boleh pakai ilmu tu. Kita boleh pakai ilmu tu. Jadi macam ilmu tapak tangan misalnya, dia termasuk di bawah ilmu qiyafah juga tu. Cuma dia lebih khusus, dia baca tapak tangan. Jadi baca tapak tangan itu satu ilmu. Jadi orang kata ini nujung apa, dah, tidak nujung, tak kena. Dia satu sains, satu ilmu yang ada kaedah-kaedah dia, dan berdasarkan ujian pengamatan manusia tepat. Kalau kita cara hak tak erti ni, hak jahil kita kata tak erti lah dalam bidang tu dah. Cuba kita tengok dalam dunia mana pakai cak cara gitu. Dah kalau boleh tak serupa, kalau boleh serupa belaka dah pok serupa lah. Kita hak tak erti ni kepada hak erti tengok tahulah. Sekarang ni kalau kita tengok dalam berdasarkan komputer sekalipun, tak serupa. Sini saja ibu jari. Tak ambil kira lagi hak lain. Tak ambil kira lagi hak lain. Jadi kalau pakar dia sungguh memang tepat. Ada satu cerita, biarlah kita sebagai selingan kata. Satu cerita, saya pun ada buku tu. Buku tu pengarang dia namanya Mir Bashir. Memang pakar dalam bahagian ni. Memang pakar dalam bahagian ni. Orang ajak dia pergi ke London sebab orang tahu dia pakar. Untuk nak benda ni lah. Bila pergi tu sapa satu tempat tu, orang sengaja ada beberapa puluh orang tunjuk tangan saja, muka tak nampak, semua tak nampak. Dia sendiri cerita. Itu pengalaman dia, orang nak uji dia. Tunjuk tangan saja. Tangan ni boleh lah, belakang depan boleh lah, muka tak nampak, tuan tak nampak. Macam lubai dekat kaunter gitu je. Lepas tu suruh dia baca sosok. Dia baca sosok, semua mengaku betul. Lepas tu mengaku betul. Hak dulu, hak learn ni, hak akan datang. Dia baca belakang.
Pribadinya gini orang ni. Perangai dia, kerja dia gini. Jangan. Orang. Sebab itulah Maulana Maududi kata, dia kata jangan termain demon ni, kata dia. Kalau kita tunjuk tangan ke dia supaya kita menelanjangkan diri kita, dia nampak habis. Tunjuk tangan saja tapi dia boleh baca habis. Dia nampak habis supaya kita menelanjangkan diri kita di hadapan mereka. Kata dia. Jadi benda ni boleh diterima ilmu ni. Tapi kalau yang betul-betul lah, yang pakar sungguh lah, yang mahir sungguh lah. Cuma kalau kita kata dia ada kuasa gaib, tak ada masalah kuasa gaib, tak ada apa. Ilmu. Satu ilmu. Dia boleh baca gini. Orang-orang yang ada pengalaman dia tahu. Dia tahu. Orang yang tak ada pengalaman dia tak tahu. Gitu. Lepas tu kita nampak benda ni kan, nampak tak berubah. Sebenarnya dia berubah apa? Dia berubah apa? Beberapa orang royak kepada saya, ni kira tidak hak mahir, bukan ahli. Hak mana-mana mari sini ya. Buat apa benda ni, ilmu ni meluah di kalangan dia kan. Jadi hak piah-piah tu pun boleh nampak juga. Beberapa orang dia royak. Mari jumpa dia kata, awak anak seorang sungguh pahala ni. Orang berkenaan tu sendiri royak. Seorang sungguh. Bukan lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan beritahu melalui ilmu. Tuhan juga ada kalanya salah, ada kalanya betul. Gitu. Bagi anaknya, ilmu ini satu ilmu. Kesalahan mungkin berlaku dalam ilmu mana-mana pun. Mungkin berlaku. Bukan guna syaitan, guna jin apa. Tak ada. Dia guna memang ilmu sungguh. Maka dia royak sini gapo semua. Ilmu kiafah pun begitu juga. Cara berjalan, raut muka, gapo semua tu. Dia memang ilmu semua. Dengan sebab itu kita boleh pakai. Boleh pakai. Sebab tu dunia semua pakai. Macam mana kita tak boleh pakai? Cak jari. Tak serupa. Boleh kesal. Sekarang ni pun duduk guna. Kalau rumah tu peropok kau bunuh orang kau apa ni, tak siwi jamuh kau apa. Sebab dia boleh cek. Kesal tapak tangan siapa. Lebih mudah untuk nak kesal. Sebab biasanya jenayah yang berlaku ni orang tula ya. Hak melakukannya orang tula. Orang tu ada sejarah dah. Ada dah. Report dia, tentang dia tu duduk dengan polis. Jadi polis boleh baca. Dia boleh cari hak tu, tak payah cari seluruh Malaysia ni. Cari hak agama dia. Orang tidak berkenaan cari hak jahat tu. Hak masuk jin tu. Terang tengok. Jadi mana dia akui. Dunia akui, bukan satu negeri akui. Bukan satu bangsa akui. Secara itulah ilmu ni. Tapi kita jadi jauh daripada ilmu. Kita tidak tahu orang-orang yang ikut Imam Syafi'i sendiri. Dia tidak tahu iman dia tu apa dia, kelebihan dia. Dia tidak tahu. Dia tahu iman dia tu duk bahas ilmu fiqh saja. Tu ya, dia tahu. Golai hak lebih iman dia tak tahu dan dia tidak cuba nak ikut. Imam Syafi'i iktiraf. Imam Syafi'i iktiraf. Maknanya keputusan ahli ilmu kiafah. Dia iktiraf. Tak apalah, hak soal lagi tu Nabi muka dia berseri-seri, habislah situ. Lepas tu hak cabut undi tadi. Ini semua ni pasal tidak ada kemudahan lain. Kalau ada kemudahan lain macam sekarang ni melalui DNA, selesai. Sebab hak tu lebih tepat. Pakai hak tu lah. Maknanya Islam menerima, tidak kata tutup. Tak ada cara. Jadi untuk pakai hak cara lama saja. Ini dalam keadaan tak ada arah. Dia cuba selesaikan juga masalah manusia biar semua tenang. Jadi ceritanya, tapi ini riwayat tidak sahih. Riwayat tidak sahih. Sebabnya seorang perawi dia yang bernama Ajlah tu di sini, yang meriwayatkan daripada Sya'bi. Cuba kita tengok pada muka surat 431. Ajlah tu laqab kata dia. Kata Ibnu Ma'in, dia kata soleh. Ada kadang-kadang satu ketika dia kata soleh. Soleh ni bukan soleh dalam istilah biasa ni, mana orang soleh tu baik lah.
Dok ni istilah ilmu mustalah hadis ni tentang darjat perawi tu. Soleh ni maknanya orang tidak tinggi mana darjat dia sebenarnya. Kalau soleh kita orang biasa, dia baguslah orang soleh. Orang yang beramal soleh. Dok ni maknanya orang yang boleh ya soleh tu. Gitu. Ada ketikanya dia kata thiqah, ada ketikanya dia kata la ba'sa bi, tak apa, boleh. Yaqub bin Sufyan kata thiqah, hadithuhu layyin, tapi hadis dia tu lemah. Daripada sini lah, benda-benda gini lah ulama buat kajian kan. Thiqah tu maknanya bukan satu kedudukan yang tinggi, kedudukan perawi. Belah-belah kata thiqah tu dia boleh, hadis dia dhaif. Orang hak tak faham, dia ambil makna zahir dia. Thiqah maknanya boleh dipercayai. Dah boleh dipercayai, apa dah hadis dia tu lemah pula. Dia tidak faham. Ini semua ni bahasa istilah. Al-Qattan berkata, fi nafsi minhu syai', saya rasa tak sedap hati terhadap dia. Saya rasa tak sedap hati. Dan dia kata juga, dia ni tak boleh beza di antara Husain bin Ali dan Ali bin Husain. Maknanya dia tak ingat molek. Dia tak ingat molek. Abu Hatim berkata tidak kuat. Hadis dia boleh nak tulis, tapi nak buat hujah tak boleh. Nak tulis boleh, nak buat hujah tak boleh. Orang setara. Nasai berkata dhaif, tidak kuat ni. Dan dia ada fahaman tak molek. Fahaman tak molek di sini ni ajalah ni Syiah kerok ni Syiah kerok. Fahaman tak molek dia kata. Jauzajani berkata muftari. Ini orang yang mengarut lah, buat cerita. Buat cerita, memfitnah orang. Abu Daud juga kata dhaif. Ibnu Sa'ad kata dhaif jiddan. Muqaili berkata kalau dia meriwayatkan, dia ada meriwayatkan daripada Sya'bi beberapa hadis yang mutaribah, tak tetap, tak ada orang yang sokong dia. Ibnu Hibban pula kata dia tak tahu apa dia kata. Abu Sufyan ke Abu Zuhair tukar dia. Maknanya tak boleh pegang lah, riwayat dia tak boleh pegang. Setengah-setengah ulama kata kalau ya pihak ni sudah mansuh, ni cerita dulu. Tapi ada juga ulama yang pegang, sebab ada riwayat, saluran riwayat yang lain yang boleh kira. Mana dalam keadaan tak ada cara lain, akhirnya boleh pakai. Ahli ilmu qiyafah pun tak ada, DNA pun tak ada. Kalau tidak bala boleh bertetak. Jadi cara nak menyelesaikannya ini cara. Dalam keadaan itu hanya dalam keadaan itu saja boleh pakai ni. Jadi ceritanya Zaid bin Arqam meriwayatkan, dia kata dia pernah duduk dekat Nabi SAW. Tiba-tiba ada satu orang daripada Yaman mari. Dia kata, moga dia tengoklah, dia menyaksikan peristiwa tu. Jadi Sayyidina Ali tak gelik. Dia mari royak kepada Nabi SAW. Jadi mereka dibawa kes kepada Sayyidina Ali berhubung dengan seorang anak. Dia dakwa anak tu anak dia. Jadi lagu mana ceritanya? 3 orang ni dia menyetubuhi hamba saya perempuan dalam masa suci yang sama. Lepas tu boleh kau lagu ni? Tak boleh, tu cerita lain. Jadi ceritanya zaman ada hamba dulu, zaman ada hamba dulu, dia ada kalau hamba dia mungkin dia sepuluh barai. Kita kata kebun, kebun ataupun tanah dikongsi oleh beberapa orang tanah. Hamba saya ni pun dia barai, dia boleh dikongsi juga. Tiba-tiba ahli kongsi itu nyetubuhi dia. Dalam masa suci yang sama. Kalau masa suci lain-lain itu lain cerita. Senang waktu tu. Ni anak ni, ni anak ni, selesailah kalau tu. Ni dalam masa suci yang sama. Itu yang jadi timbul jadi berebut balah tu. Lepas tu kita kata berzina. Lepas tu ataupun buat cara salah lah dengan hamba saya ni. Dari segi hukumnya tak boleh. Orang Islam tak boleh buat gitu. Tapi kalau berlaku begini, adakah dia kena hukum? Tak. Hukuman hak tu tidak sampai situ. Sebab apa? Ini masih lagi ada syubhah, iaitu syubhah kongsi, orang panggil syubhah kongsi. Seperti mana kalau kita berkongsi rumah, jadi rumah tu boleh kita masuk, ni nak duduk katak boleh, ni nak duduk katak boleh, gitu. Jadi masih ada syubhah. Tapi salah tu tetap salah.
Jadi kira-kira ni orang Islam lah. Tapi ada juga setengah ulama kata kalau Sayyidina Ali putuskan ini berhubung dengan orang kafir, sebab orang Islam tak akan buat gini. Muka tak boleh. Kita tak boleh kata gitu. Jadi orang Islam bila agama kata tak boleh juga dia tak buat. Ada. Orang Islam pun dah dia langgar. Tak mana? Tapi ada lah orang kata ini bukan berkenaan dengan orang Islam. Orang kafir pergi mengadap Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali nya dia walaupun lagu tu walaupun tak betul, masing-masing tu nak ke anak, anak ke anak. Dia manusia ni macam-macam. Ada hak tak sih ke anak, lelek hak dia dah pun dia tidak mengaku. Ada hak nak ke anak. Bila kata nak ke anak tu kan dia akan jaga, dia akan tanggung, dia akan pera lah kita kata. Tapi dah dia nak manusia. Jadi Sayyidina Ali pun cuba pujuk lah, panggil dua-dua orang. Bukan 3 orang, dia panggil 2 ni panggil gitu 2-3 kali panggil. Dia kata kamu terimalah, berilah anak ni kepada hak tu. Hak yang ketiga, hak tak ada sekali. Dia panggil dua-dua kan. Kedua-dua naik angin. Mana boleh, anak dia. Gitu. Tahu, hak ni tengok misalnya macam-macam lah dia kata, serupa dengan dia kau gana kau. Jadi 2-3 kali begitu. Akhirnya Sayyidina Ali pun katakan lagu tu tak saya mengalah kan, kita kira cabut undi lah. Siapa-siapa yang kena boleh ke dia, anak ni boleh ke dia lah. Tapi dia boleh pun 2 orang lagi itu tidak saja. Ini cara nak menyelesaikan masalah. 2 orang lagi itu tidak saja. 2 orang lagi itu dia dapat bahagian harga hamba perempuan. Jadi hamba perempuan itu seterusnya boleh kepada hak ni lah, hak son ni lah. Hak anak tu anak dia. Lepas tu hak ni pun dia jadi walad orang panggil. Tidak bini, walad. Kepada hak boleh anak tadi. Dan dia tak boleh dikongsi lah, tak boleh lah lepas pada tu. Hak 2 lagi tak boleh siapa dah lah. Jadi harga dia je kita katakanlah 3,000. Dah ni boleh anak ke dia, boleh mak dia ke dia. Hak 2 lagi tu bagi 1,000 sahaja lah. Sesak itu maksud 2/3 daripada harga. Di sini dia sebut diat. Diat di sini bukan diat sebenar. Diat ni lagu lain. Diat ni. Tapi nak ceritanya dia guna perkataan itu untuk memberi makna harga, nilai. Ada juga diguna begitu. Setengah-setengah ulama tu dia kata inilah tanda hadir gaib. Dia guna perkataan yang mengelirukan. Diat ni kalau orang mati barulah ada diat. Orang kena bunuh tu tidak sengaja ke apa tu barulah ada diat. Ataupun dia anggota yang dicacatkan dan sebagainya barulah ada dia. Ini apa kena bunuh? Ini bukan dia, bukan masalah dia ni. Tengok itu dia sepatutnya dia kata thuluthad dia, thuluthal qimah, baru selesai. Thuluthas saman, 2/3 daripada harga dia, barulah selesai. Jadi bila Sayyidina Ali buat gitu, setuju. Tak apalah. Boleh kau tu. Rasulullah SAW suka. Jadi dia suka tu, siapa nampak gigil di belakang. Gigil di belakang ni gerah lah. Jadi satu nampak gigi tu. Jadi ulama-ulama buat keputusan bila Nabi suka, Nabi tak suka kalau benda tu tak betul, benda tu tak kena, benda tu salah, dia tak akan suka. Ni suka nak kau gitu mu, menunjukkan dia setuju. Bila setuju makna boleh pakai juga cara lagu ni. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh pakai. Itulah kesimpulannya. Jadi setengah-setengah orang dia kata dia tak say kata Nabi suka, dia suka nampak gerah tu. Dia kata sebab Nabi ni tak aja suka. Kalau Nabi adanya dia senyum. Senyum ni tidak semestinya terbuka mulut. Jadi kita kata macam senyum gitu, tak buka mulut. Sebab Nabi ni kata dia tak pernah siapa nampak gigi. Jadi kalau nampak gigi sikit pak putus depan tu, itu dia panggil adras ataupun nawajid. Hak depan tu, jadi kau sebut, boleh sebut macam hak ni. Sebenarnya tak ada siapa nampak alik belakang tu. Kalau nampak alik belakang tu tengah-tengah lah jadinya. Dia tidak sesuai dengan Nabi SAW.
Ya sebenarnya dah, bukan gitu. Nawajid, adras, semua ni dengan makna gerah adik belakang tu. Jadi makna suka tu, nampak. Tidak semesti orang suka tu mesti dia menampakkan kepak gigi saja. Kalau dia suka banyak sikit, lebih kuat sikit, bergoma sikit, dia akan nampak adik belakang. Itulah yang dikatakan adras. Bukanlah Nabi tak suka tu, siapa tak nampak gigi dah, nampak gigi dia suka. Kalau tidak, orang tahu lagu mana gigi dia comel ke tidak comel. Dah kalau suka pun tak ajar buka mulut. Biasanya tak buka mulut lagu tu, dia tergongok. Kalau dia gigi molek tak ada gapo, ya orang tahu tu lagu mana. Jadi hak ni jarang-jarang ada ketika dia suka tu siapa kali belakang nampak. Ini menandakan Nabi SAW setuju dengan keputusan itu. Dan cara ini boleh pakai. Tapi setengah-setengah ulama tak boleh pakai. Sebab apa? Kata dia, satu, dia dhaif. Yang kedua, ini semata-mata bergantung kepada nasi. Islam tak say lagu tu, bergantung semata nak nasi. Tapi setengah yang lain pula kata apa-apanya. Kan banyak lagi kes-kes lah yang ada guna, Nabi sendiri guna. Bila dia nak pergi musafir, siapa dia di antara bini dia ni yang boleh pergi bersama dengan dia cabut undi juga, kan boleh. Dah ni ada ni, bila Nabi suka dia setujulah. Cumanya dia kata tak bolehlah pakai hak ni selalu, kena ikhtiar kot lain dulu. Kalau tak ada lain, baru pergi sini. Sekiranya hak ni boleh menyelesaikan masalah, setara tu je lah, setara tu. Lepas tu beberapa riwayat yang lain tu sama juga, cuma lafaz dia saja yang berbeza. Dan riwayat itu daripada lain-lain. Hak kata boleh kira riwayat tu hak ni lah, riwayat Khushaish itu. Riwayat Khushaish bin Asram itu hak tu boleh kira. Waktu tu bertaraf hasan. Sebab itu ada juga ulama yang pakai, dia pakai hak ni. Adapun riwayat hak tadi, hak mula-mula tadi, dan riwayat yang ketiga hak akhir ni, hak tu tak boleh. Sebab riwayat tu daripada orang yang sama. Orang yang sama. Ada dalam riwayat yang pertama juga perawi dia tu. Itu habislah situ. Kemudian kita sambung sini, cerita hak menikah. Sebenarnya jumpa dah banyak kali dah. Dulu jumpa dah dalam kitab nikah dulu, sebelum pada ni. Ni jumpa lagi. Cara ahli jahiliyah nikah ni tidak pak ni ya. Sebenarnya banyak lagi cara. Cuma disebutkan dalam hadis ni pak. Bukan bermakna hak lain tak ada. Ada lagi. Antaranya ni kamu ta'ah tu. Hak tu sampai jahiliah berlaku. Ni kamu ta'ah. Di zaman Rasulullah SAW, kalau ada pun perikat awal, akhirnya dia telah mengharamkan jelas hal tu. Mana Islam tak terima cara perkahwinan yang seperti itu. Lepas tu perkahwinan dengan cara ittikhad akhdan, orang panggil wala muttakhidati akhdan. Allah SWT tak boleh juga apa ni, ambil sebagai teman, teman lelaki, teman wanita, girlfriend, boyfriend, ada lagu tu. Jadi girlfriend ataupun boyfriend ni bukan setakat kecek gitu saja je, ada. Duduk sekali, tidur sekali. Tidur sekali, terah dulu tengok boleh sesuai ke tidak, duduk sekali. Dalam keadaan terang menerang gitu, kadang-kadang sampai 3 orang ada tak nikah lagi. Lo ni ada duduk buat lagu tu. Orang putih ramai buat lagu. Ni zaman jahiliah dulu ada tu cara lagu ni. Nikah secara tidak rasmi lagi. Lepas tu kalau setuju nampak sesuai, barulah rasmi nikah. Ni pun tak boleh juga. Ittikhad akhdan, orang panggil. Nikah mut'ah, nikah badal. Soal lagi nikah badal atau nikah syirar. Kita jumpa dah dulu. Nikah syirar. Syirar ni lagu mana? Saya nak nikah dengan adik awak. Boleh. Dengan syarat awak beri adik awak kepada saya. Dah itulah jadi mas kahwin. Tak ada mas kahwin lain. Mas kahwinnya pertukaran itu. Itu orang panggil nikah badal atau nikah syirar. Itu pun diamalkan oleh orang-orang jahiliah dahulu. Tak boleh, dalam Islam tak boleh lagi.
Bukan makna tak boleh sungguh hak ni. Misalnya kalau seorang tu ipar lah kita kata. Hak ni nikah dengan adik hak ni. Hak ni nikah dengan adik hak ni. Kalau ada mas kahwin tak apa. Bukan jadi haram, bukan tak boleh. Ni hak tak boleh tu pertukaran itu dipersetujui sebagai mas kahwin. Tak ada mas kahwin lain. Hak tu orang panggil nikah syirar. Hak tu pun ada juga. Jadi hak ni disebut ni pak saja disebut sini. Sedangkan banyak lagi yang lain-lain, bentuk-bentuk lain. Semuanya tak boleh. Hak bolehnya sah je lah sebab kita duduk pakai ni lagu tu. Di zaman jahiliah sudah ada dah. Tapi banyak lagi kelemahan dan kekurangan dia. Nabi SAW baiki lah. Jadi kalau kita kata baiki ke gapo, ubah ke gapo, sebenarnya dengan izin Allah. Kira-kiranya Allah nak lagu tu. Nabi buat walaupun tak ada dalam ayat Quran, suruh buat gini-gini. Tak ada pun bila kata Nabi suruh gini tu daripada Allah lah kira-kiranya. Hak tu yang diterima. Jadi lagu mana yang pertama tu sepuluh hari ni lah kata dia, kita duk amal ni. Seorang tu melamar anak seseorang. Lepas tu dia pun tentu kalau mas kahwin. Tak apa, lepas tu nikah. Sebab kita duk amal ni. Jadi sebut gitu ya. Padahal kena ada saksi lagi kan. Saksi tu berapa orang? 2 orang. Lepas tu kena ada wali, kena ada ijab kabul, kena ada kan? Ada. Benda ni lah yang menyempurnakan daripada hak asal. Hak asal setara tu je. Hak asal hak diamalkan di zaman jahiliah. Lepas tu hak yang keduanya, seseorang tu kata, ada juga lagu ni. Lah ni ada juga. Zaman internet ni kalau kita buka tengok macam-macam ada juga lagu ni. Jadi dia suruh bini dia bila suci sekali ni mu pergi dengan orang tu. Apa tujuan awak gitu? Tujuannya nak dapat anak hak jenis. Jadi misalnya orang tu besar dalam gapo-gapo lah, dalam bidang gapo-gapo dah, dalam kepimpinan ko, dalam kebijaksanaan ko, dalam gapo-gapo lah, ahli sains ko, ahli ulama ko. Misalnya kita kata hebat, dia suruh bini dia pergi. Gitu kan dapat anak tu bini dia, bukan bini orang tu. Jadi kalau nak arak ke dia, muka dia tak cerdik mana ke dia kira dia tahu dah anak dia bakar dia bukan molek dah. Jadi nak dia pun tahu, dia faham hak tu masalah bakar. Jadi dia nak ke bakar molek akan datang anak dia. Kalau jadi orang hebat-hebat pun anak dia, untung dia kira gitu. Jadi dia hantar bini dia pun boleh setuju juga, tak apa. Jadi dalam masa tu tidaklah dia sendiri pun tak setuju bini dia. Ada juga lagu tu. Ini cara jahiliah. Ini semua telah dirobohkan oleh Nabi SAW. Yang ketiganya, dia ada terhaklah 10 orang ke bawah dia terima. Jadi bila mengandung dan melahirkan anak, dia akan panggil. Dia tak boleh dalam peraturan dia, mana-mana kena panggil, mana-mana terlibat tu kena pergi. Kalau tidak, salah lah. Dalam peraturan dia salah. Jadi kesalahan tu learning lah, kesalahan gini ada. Jadi peraturan dia gitu boleh. Jadi bila panggil, dia pun kaya tahu dah kan, muka kita ada buat hubungan gitu gini, ni anak ni, dia pun sebut anak ni, sebutlah kalau dia kena. Jadi kalau nak kiranya semata-mata berdasarkan perasaan hak perempuan. Jadi bila dia kata dia pilih hak ni, hak tu lah seterusnya jadi suami dia. Jadi suami isteri seterusnya dua tu lah, tak boleh lah dengan orang lain. Nak start mula-mula tu cara lagu tu. Lepas tu dah tentu dia pilih seorang, hak tu terus lah. Tak boleh lah dengan orang lain tu. Sebelum tu dia boleh bergaul dengan beberapa orang yang kurang daripada 10 orang bilangannya. Jadi bila dia sebut anak tu jadi anak orang tu lah, dialah akan cara, dialah yang akan jadi suami yang sah. Yang keempatnya, hak dia ramah, dia terima belakang. Bila pasal daerah tu kan, siapa-siapa pun boleh masuk. Cuma dia ambil tahulah, ni siapa dia ambil tahu.
Misalnya kalau kita ni ada kad kenalan lah, kad kenalan. Foto stek kad kenalan tu kan jelas lah siapa dia. Kita kata walaupun tak jumpa pun lepas pada tu. Jadi bila dia mengandung, melahirkan anak, panggil semua. Kena mari, tak mari salah. Mari bila berkumpul tu ada dah tukar ahli ilmu qiyafah. Ada benda yang akan menentukan, bukan perempuan tu, bukan tadi nombor 3 tadi, perempuan tu semata-mata. Hak ni dah dia panggil ahli ilmu qiyafah. Ahli ilmu qiyafah tu lah yang akan menentukan ni anak siapa. Dia akan cek lah. Seperti kita maklum dah, ilmu qiyafah ni kita tengok rupa orang. Jadi dia tak keliru, dia tak akan terpedaya dengan warna kulit kalau misalnya dengan benda-benda lagu tu. Kan sebelum pada ni ahli ilmu qiyafah juga yang kata ni anak dengan ayah, padahal warna kulit tak serupa. Maknanya dia memang ilmu semua. Jadi bila dia tengok keseluruhan setiap orang tu, tengok. Jadi beberapa orang ni ahli ilmu qiyafah, bukan seorang, beberapa orang, 3 orang, 4 orang. Kau mari, panggil mari. Dia lah tengok kaki, tengok tangan, tengok semua sekali lah. Warna mata kau, gapo kau tengok belakang, dia akan kata ni anak ni. Jadi dia kira hak tu lah sebagai suami yang sah seterusnya. Tak boleh lah dia bebas lagu tu, tak boleh lah lepas pada tu. Kalau dia buat pun dia kira salah lah. Salah. Itulah cara nak bina rumah tangga di sisi mereka. Jadi anak tu kira anak dikaitkan oleh ahli ilmu qiyafah. Lepas tu dibengkan kepada dia, dan dia lah yang bertanggungjawab terhadap anak tu. Gitu cara dia. Jadi dalam hadis yang dia sebut, semua itu bila Allah SWT utuskan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merobohkan semuanya, batalkan semuanya, kecuali satu saja. Hak diamalkan oleh orang-orang Islam hari ni, hak tu masih kekal. Dan hak tu dia nak ceritanya asalnya zaman jahiliah sudah ada dah, cuma dalam bentuk yang tidak sempurna lah kita kata. Bila masuk Islam ni, dalam Islam ni dia banyak perkara baik. Misalnya masalah saksi, masalah gitu gini, semua tu ditentukan oleh Islam. Orang lagu ni boleh jadi saksi, orang lagu ni tak boleh jadi saksi. Bilangan saksi tu berapa orang, tu kemudian. Adapun dulu tidak. Walau bagaimanapun asas dia daripada situ lah. Kira-kiranya cara perkahwinan yang macam ni daripada dulu lagi hak Nabi-Nabi ajar, hak betul patut diselewengkan, jadi berubah-ubah. Seorang Nabi mari baiki, lepas tu berubah pula, seorang Nabi mari baiki. Gitulah keadaan sampai kepada hak kita terima hari ni. Kemudian babul walad lil firash. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah.